Umumnya kita mengetahui bahawa penubuhan Yayasan Selangor adalah untuk membantu anak-anak Selangor dalam bidang pendidikan, khususnya kepada anak-anak dari luar bandar. Justru itu, pembinaan asrama-asrama Yayasan Selangor di Kuala Lumpur telah bermula pada tahun 1971, iaitu Asrama Dr. Latif, adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada anak-anak Selangor bersekolah di sekolah-sekolah premier seperti Victoria Institution, St. John, Konvent Bukit Nenas dan Amiruddin Baki. Di samping mendapat pendidikan yang terbaik, pelajar juga dapat menyertai core curriculum yang bertaraf tinggi seperti pancaragam dan juga acara-acara sukan yang diadakan di sekolah-sekolah tersebut. Pihak alumni dimaklumkan bahawa ATDI dan ATPN di Kampung Pandan akan ditutup selepas tamatnya peperiksaan SPM pada tahun 2012. Para pelajar tingkatan 2 dan 4 sebelum ini telah diarahkan berpindah keluar. And no more new student intake. Makna yang habis SRP dah balik kampung, dah habis. Yang habis SPM, mereka balik kampung pun habis. Jadi tidak ada lagi pengambilan asrama pelajar Dan pelajar-pelajar tingkatan 2 dan 4 ni diarahkan berpindah ke sekolah-sekolah pilihan sama ada di luar bandar, dan kalau yang ada saudara mara yang duduk di Kuala Lumpur, bolehlah menumpang untuk meneruskan pelajaran di sekolah-sekolah yang mereka telah berada di Kuala Lumpur, yang mana sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada para pelajar ini dan keluarga mereka. Alumni berpendapat bahawa penutupan kedua-dua asrama ini adalah di atas rancangan Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor untuk membangunkan tapak asrama ini bagi mendapatkan pulangan wang. Dari itu, pihak alumni membantah keras, saya ulangi, membantah keras tindakan penutupan kedua asrama ini berdasarkan sebab-sebab seperti berikut. Pertama, Yayasan Selangor dan Kerajaan Negeri tidak sepatutnya menghapuskan hak pendidikan anak-anak luar bandar Selangor di bandaraya hanya kerana memikirkan keuntungan keuangan dan mencairkan apa juga aset yang ada di bandaraya. Kedua, piagam serta matlamat utama Yayasan Selangor itu sendiri adalah untuk memantapkan pendidikan anak luar bandar Selangor. Peluang kepada pelajar luar bandar mendapat pendidikan menengah di sekolah-sekolah premier secara asrama pusat adalah mematuhi matlamat yang ditetapkan, iaitu matlamat penubuhan Yayasan Selangor itu sendiri. Ketiga, jika wang nak dijadikan ukuran, kenapa sekolah-sekolah Cina yang letaknya dekat dengan KLCC yang lebih premier, lebih mahal, Victoria Institution, St. John, CBN, yang mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dari segi keuangan dan kecairan tunainya, tidak ditutup dan dibangunkan? Malahan asrama Felda yang terletak di Datuk Keramat, yang mana asrama ini mengambil contoh asrama-asrama Yayasan Selangor, masih kekal dan dikekalkan sehingga ke hari ini. Keempat, penutupan asrama pusat Kuala Lumpur tidak lagi memberi ruang kepada pelajar luar bandar Selangor untuk diperbandarkan, iaitu dengan memberikan penekanan kepada kehidupan berdikari di tengah-tengah kota dan bandaraya. Penutupan ini adalah bercanggah dengan ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor sendiri di Apang Pecah baru-baru ini, yang mengatakan bahawa kita nak bawa anak kampung ke bandar, diperbandarkan, bercampur dengan golongan elit dan bersaing dengan mereka. Dan saya akan tayangkan video ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ini sebentar lagi. Bermaknanya sekarang ini kerajaan negeri bercakap benda lain, buat benda lain. Berlaku percanggahan di dalam apa yang dicakapkan dengan apa tindakan yang dilakukan. Kelima, Yayasan Selangor sendiri melalui pengurus besarnya, iaitu Saudara Ilham Mazuki, telah menjanjikan pula kepada kami sebuah sekolah berasrama penuh di Ijuk. Ijuk pun bukan bandaraya, sebagai sebuah pengganti pada tahun 2013. Mana nak ganti bagi satu asrama sekolah berasrama penuh. Namun demikian, janji tersebut tidak disokong dengan sebarang surat kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Sampai hari ini tak tunjuk. Adakah ini janji benar atau Ilham Mazuki juga berjanji macam untuk janji pilihan raya? Wallahu alam. Sampai hari ini kami minta
kami mohon tidak dapat ditunjukkan surat. Lebih memelikkan keadaan apabila Pengurus Besar Yayasan Selangor pula memohon untuk menempatkan pelajar-pelajar yang sebelum ini tinggal di ATDI dan ATPN ke asrama-asrama WI. WI itu ada asrama, dan juga asrama asrama Amiruddin Baki. Tindakan Pengurus Besar dan Yayasan Selangor ini adalah umpama satu jenaka kepada kami. Seperti rumah sendiri dijual sebab tanah dah mahal, dapat untung banyak, dan anak dan isteri nak ditumpangkan dekat rumah orang lain. Dan apabila tidak diberi, Yayasan Selangor mengatakan kerajaan pusat tidak mau bantu, sana tak mau bantu. Di mana logiknya tindakan Yayasan Selangor? Kita ada tanah, kita ada asrama, kita jual, lepas itu kita nak tumpangkan pelajar kita ke asrama lain. Kalau orang tak bagi, kata orang salah. Jadi tindakan Muhyiddin Jari ini tidak dapat diterima oleh rakyat Selangor, maksud saya sendiri dan terutamanya alumni Yayasan Selangor. Ketujuh, Yayasan Selangor dikatakan mempunyai jumlah simpanan tetap sebanyak 51 juta ringgit. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Yayasan Selangor. Kita ada juga video dia. Dan juga Yayasan Selangor mempunyai banyak aset lain seperti tanaman sawit di Pulau Keri seluas 1,500 hektar dan bangunan Yayasan Selangor di Bukit Bintang. Justru itu, alumni tidak nampak kenapa Yayasan Selangor perlu mengkomersialkan, membangunkan ataupun menjual serta menutup asrama Yayasan Selangor di Kampung Pandan. Dan dengan itu tidak menidakkan peluang kepada anak-anak luar bandar Selangor untuk mendapat pendidikan di bandaraya. Kesimpulannya, Yayasan Selangor kelihatannya seperti telah bertukar matlamat dari menjadi pemangkin dan katalis kepada aktiviti pendidikan anak-anak luar bandar Selangor kepada aktiviti pencairan aset-aset yang ada. Kita banyak dengar lah, tapi asrama Yayasan Selangor juga terlibat rupanya nak dicairkan. Wang ringgit menjadi taruhan kepada kesinambungan peluang yang boleh diberikan kepada anak-anak luar bandar Selangor untuk belajar di asrama pusat Kuala Lumpur. Persatuan Alumni Yayasan Selangor menyeru kepada lebih kurang 15,000 ahli kami dan keluarga supaya berfikir secara rasional. Apa yang sedang dan telah dibuat oleh Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor kepada hak pendidikan anak luar bandar Selangor. Pada masa yang sama, kami merayu kepada Kerajaan Pusat. Kerajaan PKR dah tak nak tolong. Kami datang ke Kerajaan Pusat, Kerajaan Malaysia Nasional sekarang, supaya membantu agar kedua asrama Yayasan Selangor Kuala Lumpur ini dapat dikekalkan dengan apa jua cara.